Salam sejahtera. Bertemu kembali di dalam podcast Sekali Ketuk di mana kita akan cuba mengupas perkembangan politik dan semasa di Sabah. Saya Khairi Fitri, moderator anda, dan bertemankan kita pada hari ini seorang penganalisis politik Sabah yang cukup dikenali serta telah menerbitkan banyak buku-buku yang berkaitan dengan perkembangan politik sama ada di peringkat persekutuan maupun di Sabah sendiri. Tidak lain dan tidak bukan kita bersama Tuan Musli Oli atau lebih dikenali sebagai Pak Mus. Assalamualaikum Pak Mus. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan hari ini kita turut bawakan kepada anda seorang penganalisis politik yang juga merupakan pencarah kanan dari Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa Universiti Malaysia Sabah, Profesor Madya Dr. Romzi bin Ationg. Selamat datang Doktor ke podcast Sekali Ketuk pada hari ini. Dan hari ini kita telah masuk ke episod yang ke-7 dan kali ini kita bawakan kepada anda topik yang mengenai kerjasama GRS PH dan BNPH dalam menghadapi PRN Sabah yang ke-17. Baik, kedua parti GRS dan BN telah menjalinkan kerjasama dengan Pakatan Harapan PH dan diandaikan akan berlaku pertembungan di antara calon GRS dan BN dalam satu kawasan pilihan raya. Jadi persoalannya, ke manakah sokongan pengundi? PH, BN atau GRS? Mungkin saya boleh kira Dr. Romzi lah sebagai pembuka tirai kita. Boleh Doktor? Silakan. Baik. Selamat malam. Silakan jemput untuk malam ni. Saya rasa itu adalah benda yang sewajarnya kita kupas malam ini tentang di mana sokongan. Sekarang ini kita disajikan dengan isu yang seolah-olah kita tidak tahu siapa parti yang sewajarnya. Betul. Apabila ada pemimpin yang membuat kenyataan akan bekerjasama dengan satu parti tertentu, yang satu lagi dia kata tidak. Jadi di mana yang betul? Kadang-kadang bila kita turun ke padang, khususnya di kalangan pengundi muda ini, kita macam mana? Seolah-olah kita ini hanya permainan. Tambah keliru lah. Bertambah keliru, betul. Jadi, sebab kita baru-baru ini GRS dengan yakin menyatakan mereka akan bergerak secara solo pada PRN kali ini. Namun baru-baru ini berubah pula dari bergerak solo kepada bergabung terhadap Pakatan Harapan. Mungkin dapat Dr. Romzi. Itulah konsistensi itu sewajarnya ada lah di kalangan pemimpin ini. Jangan lagi lah hari ini cakap lain, besok lain. Mungkin minit ini kata A, minit yang seterusnya itu kata B. Tak bolehlah macam tu. Kita kena berubah daripada politik keadaan sikap politik yang caca marba itu kepada suatu yang konsisten. Ini akan menyebabkan pengundi makin hilang keyakinan pada politician lah. Saya boleh katakan pada ketika ini khususnya di kalangan pengundi muda, termasuklah saya sendirilah yang makin tidak muda ni, semakin hilang kepercayaan pada pemimpin yang cakap hari ini lain, besok lain. Jadi kita tidak mau yang begitu. Jika ini terjadilah, sekiranya terus perkara ini terjadi, apa akan jadi pada pengundi-pengundi di Sabah ni? Ya, saya setuju dengan pendapat Dr. Romzi. Sejak ini dari awal, sebenarnya pengundi muda ni melihat imej kepimpinan di negeri Sabah, terutama sekarang ini banyak peratus first time voters yang mengundi, yang dipengaruhi oleh media. Betul. Dia bukan hadir di mana-mana program parti mendengar pemimpin parti berucap. Dia tidak akan berdiri sana 3-4 jam. Betul. Dia akan tinggalkan, dia melihat media. Betul. Apabila media memaparkan pendirian yang berbeza-beza, keputusan yang berbeza-beza, orang muda ni akan fed up. Fed up sebab dia kadang-kadang kita tidak tahu dalam hati orang muda ini sebenarnya memberontak. Memberontak melihat cara kita mentadbir dan mengurus negeri ini sehingga kita berada di kedudukan yang paling tercorot. Paling tercorot. Sedangkan kita ramai pemimpin veteran. Veteran yang begitu pengalaman, pernah jadi menteri, pernah jadi bermacam-macam jawatan penting di peringkat negeri dan persekutuan. Tetapi bila sampai dalam membuat keputusan politik, kita macam doktor kata caca merbak. Betul. Tidak membuat keputusan yang firm. Apabila kita sudah membuat slogan
ataupun keputusan untuk mengikut cara politik Sarawak. Seperti apa yang disuarakan oleh pemimpin GRS, kita kena pegang kepada prinsip itu. Saya dalam buku Politik Federalisme, Parti Nasional atau Parti Tempatan, saya sudah menjelaskan di sana, jika Sabah mau bekerjasama dengan parti-parti nasional, kerjasama itu harus diadakan dalam pilihan raya parlimen. Pilihan raya negeri adalah urusan negeri, dan kita minta parti-parti nasional, jika bertanding pun bertandinglah, tetapi kami akan mewakili suara rakyat tempatan dengan parti tempatan. Jadi ini konsep untuk mengembalikan otonomi politik negeri Sabah, yaitu secara otonomi, suara otonomi. Tidak dalam keadaan sekarang, sekejap kita cakap kita menuntut ini, tiba-tiba kita mengumumkan benda lain. Jadi bukan saja di kalangan akar umbi parti itu sendiri yang bermasalah, tetapi di kalangan masyarakat dipanggil silent majority pun bingung sekarang. Betul, ini. Betul. Manakala di pihak BN, dia memang sudah konsisten dari awal bahwa kerjasama BN, PS di peringkat persekutuan itu akan diteruskan di negeri ini. Tetapi yang sedikit mengejutkan ini ialah keputusan GRS yang diumum oleh Datuk Seri Haji G pada 27 hari bulan yang lalu. Jadi Pak Mus, kalau perkara ini, saya kira adakah kemungkinan di mana ketiga-tiga ini akan bergabung di saat akhir, atau adakah kemungkinan Pakatan Harapan cuba bermain dua kolam? Bukan lagi cuba bermain dua kolam, sedang bermain dua kolam. Dia sedang bermain dua kolam. Dia umpama bukan hanya main dua kolam lah. Saya rasa ini macam macam cuba untuk cinta tiga segi lah maksudnya. Cinta tiga. Bini dua. Tapi dipersetujui kan oleh madunya. Dan sejak daripada dulu kita membiarkan Parti Nasional mengawal politik kita. Dulu secara tidak langsung melalui kerajaan, sekarang secara langsung melalui parti politik, di mana bukan saja keputusan kerajaan persekutuan, tapi juga keputusan politik itu dikuasai oleh kerajaan persekutuan. Ya memang kita pernah berada dalam Parti Nasional lebih 30 tahun. Dulu berbeza, dulu USNO berjaya, kita pun dalam gabungan Barisan Nasional, tapi keputusan politik itu lebih dikawal oleh parti-parti negeri, USNO berjaya, PBS. Ada parti yang tidak berkonfrontasi seperti berjaya tidak berkonfrontasi, USNO pun tidak berkonfrontasi, PBS agak lebih berkonfrontasi, tetapi keputusan politik masih dikawal oleh negeri. Masa warisan pun keputusan politik dikawal oleh negeri. Kita boleh nampak kewibawaan parti tempatan masa itu, bila adakan kerjasama, Datuk Safi mensyaratkan supaya warisan menggunakan DAP menggunakan lambang warisan. Bermakna kita mempunyai suara yang lebih kuat. Berbanding keadaan sekarang, saya mendapat maklumat PH dalam pengagihan kursi, dia mau kursi 40. BN dapat 33. Saya kata bagaimana keadaan begitu, sedangkan pilihan raya dulu PKR misalnya hanya menang 2 kursi. Mau kawal parti yang menang 14 kursi. Betul. Yaitu UMNO. Jadi begitu juga dengan DAP, hanya menang 6 kursi. Jadi PH mungkin menggunakan dia pressure yang sama kepada GRS. Dia mungkin minta kursi yang selamat. Saya sudah sebut dalam saya punya Facebook tadi, kursi selamat seperti Tempasok, Petagas, yang dianggap selamat kepada GRS. Mungkin juga Membakut, diberi kepada PH. Jadi sedangkan konsep parti berbilang kaum di Sabah ini
belum lagi dapat diterima baik, ya. Dia mesti ada berasaskan kaum. Kalau dia tidak berasaskan kaum, dia mesti menjadi terus parti perkauman. Dengan UMNO itu parti perkauman, perkauman Bumi Putra. Begitu juga, tapi PKR adalah berbilang kaum, dan sejarah parti berbilang kaum ini tanpa base dia tidak boleh kekal lama. Itu poin saya. Okey Pak Mus, kita cerita di antara kerjasama di antara GRS, PH, BN dan juga PH dalam menghadapi PRN di Sabah yang ke-17 ini. Sekiranya ketiga-tiga parti besar ni terus bertelagah, adakah ianya memberi satu peluang kepada seperti parti warisan untuk orang bilang apa tu? Mengaut keuntungan. Mengaut keuntungan. Kalau saya tengok peringkat akar umbi, kalau benarlah sentimen terhadap parti tempatan itu begitu kuat, selepas PBS, STA, USNO melaung-laungkan slogan untuk menyokong parti Sabah for Sabahan, yang mendapat untung laba ini ialah warisan. Warisan sudah umum dia akan bergabung dengan rakyat. So dia nampak lebih konsisten. Dan saya melihat Dok, benda ini kita akan bergabung ketiga-tiga parti ini. Pastinya. Ya. Sama ada sebelum atau selepas, itu terpulang pada keadaan itulah. Ya, saya ingat PH akan kawal dua-dua parti UMNO dan GRS, seperti mana dia kawal kerajaan perpaduan, dia dominan. Okey. Tapi kita di Sabah ini tidak melihat dari segi strength ataupun kekuatan parti itu di Sabah. Kita hanya melihat parti ini parti Perdana Menteri. Jadi bila berbincang dengan parti Perdana Menteri, semua kecut. Orang Sabah bilang biji kena picit. Di peringkat persekutuan yang mengawal UMNO ialah Anwar Kawal Dato' Zahid. Di sini mungkin ada beberapa isu-isu yang melibatkan GRS, melibatkan kepimpinan, itu menyebabkan mereka tidak berani berkata tidak kepada pucuk pimpinan persekutuan dan juga PH. Ini sama sekali berbeza dengan Sarawak. Sarawak sudah konsisten, kita bekerjasama dengan PH di peringkat persekutuan, bukan di peringkat negeri. Pak Mus, yang menjadi kebingungan ni Pak Mus, kenapa GRS kalau dulu kita ingat, cukup konsisten, orang bilang konsisten betul, dengan orang bilang mau bertindak secara solo, orang bilang, dan mula-mula orang bilang kalau kita sebagai rakyat Sabah, kita pun konsisten juga rakyat GRS ni kan, dia mau bergerak solo. Pada mulanya lah kan, pada mulanya. Tapi tiba-tiba tukar kenyataan, dari bergerak solo bergabung kepada PH. Saya sebagai rakyat Sabah kan, saya menjadi satu tanda tanya. Kenapa GRS ni orang bilang tiba-tiba boleh menukar kenyataan itu? Apa puncanya tu sebenarnya? Boleh doktor mengulas sikit. Mungkin ada punca di sebalik. Kenapa dari solo dah jadi solo? Dia begini. Kita tidak boleh berselindung di sebalik kenyataan itulah. Ada mungkin faktor tertentu, contohnya mungkin video itu. Mungkin juga secara jelas daripada pimpinan persekutuan. Jadi saya rasa itu adalah antara tekanan yang menyebabkan perubahan pendirian di pihak GRS itu. Cuma saya nampak beginilah, kalaulah pemimpin kita ni betul-betul berjuang, tekanan yang manapun, biarlah tekanan. Biarlah kita memperjuangkan apa yang sewajarnya kita perjuangkan. Saya setuju dengan Pak Mus. Kita kena konsisten apabila kita melakukan sesuatu itu. Betul. Jadi saya rasa itu adalah kita pulangkan semula pada pemimpin lah. Pikirkan dulu tentang apa yang perlu diperjuangkan untuk rakyat itu. Janganlah tentang apa yang Pak Mus sebut tadi sebagai telur dipegang lah. Cukup yang picit telur. Itu masalah tuh. Kita perlukan pemimpin yang bukan hanya boleh bersuara, tapi boleh kita dalam sistem persekutuan ini kita mengamalkan sistem di kerajaan. Jadi biarlah di kerajaan itu berjalan seperti biasa lah.
Jadi hubungan di antara negeri dan persekutuan biar antara dua government ini dan kawalan kerajaan di peringkat negeri ini biarlah orang Sabah. Kalaulah boleh, biarlah orang Sabah. Jadi yang di peringkat persekutuan itu biarlah kita masih berhubungan dengan persekutuan. Jadi konsistensi itu perlu ada di situ. Betul. Okey, Dr. Romzi, saya dengan Pak Mus kami selalu bercerita berkenaan kepimpinan di Sabah ni, di mana kepimpinan di Sabah ni rata-ratanya orang tidak konsisten, dan kepimpinan di Sabah ni sekadar orang bilang untuk menunjukkan hero saja. Ya, faham ya Dr. Romzi? Bilang datang sesuatu isu baru mau tunjukkan muka, baru mau tunjukkan hero. Pada pendapat Dr. Romzi, tidak adakah pemimpin di Sabah yang betul-betul memperjuangkan hak Sabah? Dia sebenarnya begini, di Sabah ni kita banyak pejuang. Pak Mus sendiri pun kita boleh angkat. Betul, saya pernah tanya Pak Mus, kalau Pak Mus mau bertanding di mana? Masalahnya sistem kepartian dalam parti-parti tempatan ini dia kadang-kadang mencantas orang yang baru itu. Okey. Iyalah kita ada setengah itu sudah di atas. Tidak mungkinlah dia memberi peluang pada orang yang baru muncul itu. Sedangkan kualiti ada pada yang baru muncul. Jadi kita banyak isu yang boleh diperjuangkan. Cumanya kadang-kadang kita terlalu berfokus pada satu isu, contohnya MA63. Tapi kita melihat setengah itu kadang-kadang hanya bercakap ketika pilihan raya ataupun boleh juga disebut sebagai hanya untuk menguat keuntungan politik secara individu. Betul. Apabila berada dalam kerajaan, semua itu hilang. Betul. Jadi di mana perjuangan ketika pilihan raya? Ya. Di sana sini menyebut. Akhirnya bila selepas pilihan raya menjadi menteri dan sebagainya, semua itu seolah-olah kita tidak dengar lagi. Ya, sekadar hilang dari mimpi apa? Sekadar mimpi saja orang bilang. Identiti parti yang dulu kita nampak begitu pun seolah-olah makin pudar. Jadi sedikit malanglah. Bukan hanya orang yang berkualiti itu tercantas dengan sendirinya, perjuangan pemimpin yang sedia ada ataupun kita tidak nampak konsistensi itu. Jadi sedikit malang untuk Sabah. Saya harap suatu nanti orang muda tunjukkanlah kekuatan itu. Kita tidak perlu lagi bimbang takut dengan orang yang lama dalam parti itu untuk memastikan keadaan politiknya tidak lagi seperti yang sekarang ini. Saya kira kita ada anak muda yang lantang bersuara seperti di pelajar-pelajar di UMS yang lantang suara pas berkaitan dengan isu air. Tapi kenapa kita tidak ketengahkan anak-anak muda ini menjadi seorang bakal pemimpin untuk parti-parti politik yang akan datang? Apa pendapat Dr. Romzi? Kenapa kita masih melihat muka-muka yang sama saja? Dia begini, mana-mana individu ni, pemimpin ni ialah sebagai individu dia masih lagi ingin mengekalkan kuasa yang ada di tangan itu. Jadi semestinya bila ada orang baru yang muncul, dia mencuba untuk memastikan cabaran itu tidak ada di situ. Jadi sudah semestinya orang muda seperti yang sebut tadi itu dari universiti, kalaulah dia muncul ataupun masuk dalam parti itu suatu benda yang mungkin mengecewakan bagi beliau lah. Tapi bagi saya itu perlu ditamatkan. Kita tidak boleh lagi dengan keadaan politik yang sentiasa ketakutan. Dia belum dibudayakan, Dok. Dia belum dibudayakan. Saya mengambil contoh dulu apabila USNO menjadi pembangkang pilihan raya tahun 1990. Diambil semua orang muda. Termasuk Datuk Seri Haji Jib. Pertama kali bertanding pada umur dia 30 tahun. Arwah Datuk Akli Abbas, Karim Bujang, Raim Ismail, semua ini senior government officer, dijemput, bukan ahli USNO pun, dijemput oleh Tun Mustafa. Jadi Tun Mustafa ini cuba menanamkan satu budaya, kita tidak boleh selama-lamanya menjadi wakil rakyat. Dia akan tetapkan term, mungkin dia tidak secara direct, tapi Tun Mustafa dengan keputusan itu mengambil beberapa pemimpin muda menjadi calon. Kemudian parti itu sebagai parti yang mempunyai akar umbi. Calon itu menang. Siapa sangka Datuk Ajiji boleh menang tahun 1990. Kemudian begitu juga dengan Musa Ahmad. Musa Ahmad pada ketika itu diambil calon mula-mula bukan di Sungai Sibuga. Sebelum itu saya pun sudah tidak ingat, di Sukau ataupun dia bertanding. Mula-mula kalah, lepas itu menang. Pendedahan kepada pemimpin muda itu sudah terbukti berjaya. Sekiranya parti-parti kemudian ini
tidak membudayakan apa yang Tun Mustafa mulakan. Maka beginilah kejadiannya, kita mencipta warlords, mencipta pemimpin-pemimpin yang cuba kawal semua. Ada pemimpin seperti juga Ketua Menteri kita, itu penggal yang ke-10. Penggal yang ke-10 dia menjadi wakil rakyat, dan ada anak-anak muda di Tuaran yang patut dia beri ke tengah, termasuk dia punya adik sepupu dia, Datuk Ramandalan, Jasni Daya, dan beberapa anak-anak buah dia berkebolehan. Bukan dicantas ya, beri ruang untuk memimpin. Termasuk anak Datuk Seri Azidi sendiri boleh diberi peluang untuk menjadi pemimpin di peringkat bahagian dan seterusnya di peringkat negeri sebagai wakil rakyat. Jadi ini belum dibudayakan. Dalam UMNO pun dia sikap dia sama. Sama, sebab budaya itu masih lagi ini mau bertanding pemuda, lepas dia jadi ketua pemuda ni mau minta calon lah ni. Jadi budaya begitu, sebelum dia jadi ketua pemuda, sebelum dia menang jadi ketua pemuda, dicantas awal-awal. Dipasanglah orang tertentu, pastikan dia tidak menang bukan ketua pemuda. Dan saya banyak melihat perkara ini berlaku di beberapa bahagian UMNO di negeri Sabah. Jadi kalau UMNO boleh mulakan di Sabah, seterusnya GRS, mungkin kita akan mendapat ramai pemimpin berkebolehan, berwawasan, lebih berani, lebih tegas dan konsisten pada masa akan datang. So saya kira ramai pemimpin anak muda di Sabah ni, cuma kita tidak diberi peluang. Pemimpin anak muda tidak diberi peluang untuk tampil ke hadapan untuk menerjui kepimpinan di Sabah ni, Pak Mus. Ya, dia satu beri peluang, kedua rebut peluang. Seperti apa yang dibuat oleh Datuk Verdon Bahanda buat gelombang hitam. Ya, dia cuba mengumpul beberapa orang muda sebagai third force, kuasa ketiga untuk mengubah politik negeri Sabah dengan memperkenalkan beberapa calon-calon muda yang agak agresif, yang berani bersuara mengikut imej Datuk Verdon sendiri. Tapi saya percaya ini hanya berlaku orang kata dia tidak berlaku tiap-tiap kali pilihan raya. Betul. Dalam pilihan raya kali ini oleh sebab dia agak kucak kacir, agak di persimpangan jalan rakyat Sabah ni, dia memilih satu institusi parti yang selamat untuk dia meneruskan kariernya, untuk meneruskan karier politik. Sekiranya misalnya BN, PS dan JRS bergabung, ketiga-tiga ini bergabung, ketiga-tiga ini terpalit dengan isu yang berlaku dalam kerajaan sekarang. Seolah-olah BN, PH bersetuju apa yang dibuat oleh JRS. Dan masih mereka, saya mendapat beberapa WhatsApp daripada Semenanjung, ada orang call, ada bekas-bekas YB, pemimpin besar, tanya saya, betulkah JRS ini kuat apa semua, betulkah dapat 33 kursi dan sebagainya. Saya kata kalau 33 kursi, buat apa bergabung dengan PS? Buat apa bergabung? Tanding 8 kursi, 8 parti bertanding atas logo JRS. Masuk pilihan raya, kita kawal Dewan Undangan Negeri, kita kawal keputusan kerajaan negeri, dan keputusan-keputusan itu mestilah keputusan-keputusan yang menarik minat rakyat untuk terus menyokong JRS. Saya rasa tidak mungkin kerajaan persekutuan akan bertindak berbuat sesuatu seperti mana PBS dulu. Bila dia menang, dia bila majoriti tidak cukup kuat, maka ditubuhkanlah JPPS dan sebagainya untuk menekan kerajaan PBS. Tetapi jika JRS boleh menang, seperti saya kata tadi, mendapat majoriti, dan semua isu-isunya adalah untuk kepentingan rakyat Sabah, bukan kepentingan satu segmen dalam masyarakat. Dia bukan confined to certain race and religion. Saya tidak fikir kerajaan persekutuan akan menekan kerajaan parti tempatan seperti mana Sarawak. Tidak ada pun usaha kerajaan persekutuan untuk pressure kerajaan Sarawak.
kerajaan Sarawak yang berbuat baik untuk negeri, membangun negeri dengan baik. Walaupun ada baru-baru ni timbalan premier tu buat kenyataan ada konon usaha untuk melagakan dia dengan Abang Joe. Tapi itu lebih kepada isu politik yang bukan dimulakan di peringkat persekutuan. Okey. Jadi di Sabah itulah masalah kita, Dok. Masalah kita bukan masalah parti sebenarnya, masalah leadership. Satu leadership, you have 8 party, tetapi you tidak boleh kontrol melalui cara you memimpin, sehingga parti-parti ini sekarang ini sudah tidak yakin. Because you tidak firm. Apabila kau tidak firm, orang tidak respect. Okey, bercerita berkenaan dengan gabungan di dalam JRS. Dari bergerak solo kepada gabungan Pakatan Harapan. Maka macam mana dengan respon komponen-komponen di dalam JRS? Mereka setuju atau sebaliknya? Dok, dia begini tau. Saya nampak bila kita bercakap tentang konsistensi di dalam JRS itu sendiri, saya tidak nampak sehingga hari ini. Kenapa tidak? Dulu kita kata bergerak solo. Jadi bila bergerak solo, usaha bergerak solo itu adalah mungkin pendapat di kalangan presiden komponen itu yang kita ini bagus. Tapi bila ada pengumuman yang terkini itu adalah di kalangan presiden komponen itu yang kita kalaulah boleh kita akan bertanding menggunakan logo parti sendiri. Jadi itu maksudnya JRS ini berpecah pada ketika itu. Jadi kalau itu yang berlaku, saya setuju dengan pandangan Pak Mus. Budaya dalam parti itu perlulah lebih baik. Bukanlah kita tidak mempunyai pendirian yang tegas. Selain itu sistem kita itu saya nampak sistem ini pun bermasalah. Ialah pemikiran kita kata ingin sama macam Sarawak. Tapi sejauh mana kita berada persamaan dengan Sarawak? Di Sarawak kita tidak mempunyai pertelagahan dalam komponen itu yang ketara. Di Sabah ini kita nampak. Janganlah tipu rakyat. Rakyat nampak benda tu. Yang seorang bercakap berdegar-degar tentang isu ini dan itu. Bila bercakap yang seorang itu lagi, sedangkan dalam komponen yang sama, lain isunya. Ya, betul. Kita seolah-olah hari ini dia kata besoknya yang itu tidak betul. Jadi yang mana yang bagusnya sistem ini? Yang mana yang menunjukkan kita ini ada persamaan dengan Sarawak? Jadi perlulah budaya itu. Selain itu saya ingin menyentuh tentang budaya mengetengahkan orang muda itu. Saya rasa ada dalam proses untuk kita menjadi ada budaya yang baik itu, yang mana orang muda boleh masuk. Ada dua benda yang kita kena pikirkan. Yang pertama ini dalam sistem kepartian itu sendiri. Sudah-sudahlah dengan mencantas ini. Sabimbang itu untuk diganti orang baru biarlah ditamatkan. Betul. Sebabnya akhirnya parti itu yang perlu diperjuangkan. Perjuangan parti itu yang perlu bagi saya kita patut meraihkan sekiranya kita di mana-mana parti sekalipun. Sekiranya mereka mempunyai seorang anak muda yang mempunyai potensi untuk menjadi leadership, kita patut meraihkan anak-anak muda itu, bukannya dicantas dulu. Semestinya, tapi dalam masa yang sama di kalangan anak muda ini pun janganlah jadi hanya berpencak di kawasan tertentu. Biarlah lebih tegas. Dan Pak Mus pun sudah menyebut Datuk Weirdawan. Kalaulah boleh tiru sedikit sikap beliau ini. Yang bila dia hendak buat, dia buat. Tidak perlulah kita rasa ketakutan itu. So, pemimpin ini manusia juga. Betul. Presiden parti itu manusia juga. Betul. Jadi mana yang dia lebih? Dulu bila kita bercakap tentang orang politik seolah-olah dialah raja. Tidak, dalam konteks politik ini sebenarnya orang politik inilah kulit. Betul. Jadi itu kita kena kembali pada realiti itu. Betul. Janganlah menganggap dia ni wallet dan sebagainya. Kembalilah kepada keadaan yang sewajarnya itu. Betul. Itu yang sepatutnya kita perlu didik kepada masyarakat di luar sana dan juga kepada bakal-bakal pemimpin di luar sana. Menjadi pemimpin bukanlah anda sebagai seorang leadership yang orang bilang ada di atas, sebenarnya adalah kuli sebenar untuk masyarakat di luar sana. Ya, begitu ya. Jadi saya betulkan sedikit tadi waktu Tun Musa mula-mula bertanding di Labuk. Labuk atau Sugut saya tidak pasti, tapi di bertanding 1990 dia kalah. Dia menang 1994. Seorang lagi nama yang saya tertinggal ialah Datuk Seri Yahya Hussein. Dia pertama kali bertanding di Petagas. Masa itu dia superintendent polis di Tuaran ataupun di Ranau. Jadi Usno pick, dia hand pick oleh Tun Mustafa. Saya mau dia.
Dan UMNO setakat ini tidak pernah ambil orang-orang begitu. Ambil pun bukan di kalangan orang yang terpelajar. Okey. Ambil di kalangan kawan-kawan dia. Di kalangan ambil pemimpin-pemimpin yang dia boleh jadi orang suruhan. Jadi saya dia kata kita tamatkan budaya itu. Betul. Kita melihat kepentingan negeri itu dan rakyat mengatasi kepentingan kita yang mau mengekalkan kedudukan dalam parti. Betul. Jadi banyak isu, banyak perkara yang pemimpin kita sekarang ini tidak petah bercakap. Macam isu tentang hak negeri. Apabila kita tanya dengan pemimpin Sabah, dia tidak boleh jawab impromptu secara spontan. Seperti mana kalau ditanya dengan Abang Jo, dia akan jawab direct. Jadi Syafiq Abdul boleh jawab direct. Ini orang-orang yang paham hubungan negeri, federal, isu-isu yang membabitkan kerajaan persekutuan. Jadi kita perlu pemimpin seperti ini yang sudah mempunyai pengalaman dan juga kemampuan. Semacam Jilid Kominding misalnya, yang bekas bekas duta. Dia satu orang yang well versed tentang hubungan federal dengan negeri, tetapi kita tidak menerimanya dalam parti waktu kita memerintah. Dia bagi dengan parti pembangkang, ramai di parti pembangkang itu. Nah, jadi kalau kali ini warisan dapat pick parti pemimpin muda ni, saya kira warisan akan membuat satu kejutan. Kejutan dalam pilihan raya negeri ini. Bukan di kalangan yang bergabung ini. Saya tidak fikir bergabung ini akan jadi tidak lagi materialize. Orang Sabah tidak lagi melihat GRS, BN, PH ini sebagai sesuatu yang berfaedah untuk dipilih. Kau pilih semua, dia kata dia di tiga-tiga pun ada masalah. Ya. Sama saya dia bilang tu. Ya, bila ada masalah, 3 parti bermasalah, tambah 3 masalah. Kita pilih parti warisan. Jadi warisan harus bijak mengaut keuntungan, memilih beberapa pemimpin muda yang rasanya berpotensi. Misalnya contoh Munira Majlis, seorang yang begitu bijak membawa suara-suara rakyat negeri Sabah di peringkat parlimen. Why not bagi dia negeri? Parlimen juga, tapi fokus kepada negeri. Maksudnya dia pegang 2 jawatan ya? Ya, pergi negeri. Mungkin kalau ada lagi yang lebih hebat dari Munira, kita masukkan dia pergi parlimen. Janganlah bagi dua-dua sangat. Jadi saya pikir masa depan Sabah ini bukan ditentukan oleh parti-parti, tetapi ditentukan oleh leadership yang memikirkan soal masa depan negeri Sabah. Itu yang paling penting. Pak Mus, mungkin sedikit tambahan bila Pak Mus menyebut tentang well-versed itu. Saya secara peribadi bukanlah mengatakan 100% well-versed. Tapi apa yang saya nampak sekarang ini, bila pemimpin kita, khususnya kebanyakan pemimpin yang ada sekarang ini, bila bercakap tentang sesuatu, dia tidak faham pun. Bila dia bercakap MA63, dia fahamkah betul MA63 itu? Dan sejauh mana dia faham MA63 tu? Karena bila kita tanya, apa perkara dalam MA63? Kita tahu, 700 muka surat. Di mana datangnya 700 muka surat? Hanya 11 perkara di situ. Jadi isunya itu sekarang ialah, kalaulah ada orang muda yang ingin berkembang menjadi pemimpin, bersedialah. Dia sepatutnya dia seorang yang berkembang. Saya sedih dulu, lebih kurang 10 tahun dulu, saya sebut beberapa nama untuk dicalonkan. Masa itu saya jumpa dengan pengurusi perhubungan UMNO. Saya kan 2-3 orang pengurusi perhubungan UMNO, sehinggalah kepada Tun Musa. Saya sebut nama Dr. Kasim. Saya sebut nama Datuk Harun Ismail. Masa itu doktor belum lagi muda lagi sangat. Masih muda lagi. Harus diketengahkan sebagai calon. Tetapi kadang-kadang dalam parti-parti ini dia masih junior. Orang yang paham tentang isu-isu yang berkaitan negeri dan persekutuan, dia kata masih junior. Ada lagi orang seperti ini. Jadi saya rasa sedih apabila orang-orang ini yang human resource tau, orang yang boleh mentadbir negeri dengan baik, dengan kebolehan, tidak diangkat.
Datuk Harun saya ingat dengan 4 pilihan raya. Sebelum adiknya Datuk Bolkiah tu dipilih oleh UMNO. Saya sudah promote. Bukan kerana dia kawan saya, tapi saya tahu kebolehan dia. Dan yang paling penting kualiti dia tu. Ya. Dia adalah orang pertama di kawasan kami itu yang mempunyai degree kejuruteraan. Oh. Jadi kenapa orang Lepas yang Bumi Putra di Sabah. Bumi Putra. Ya, betul. Kami sama-sama graduate tahun 82. Saya graduate Fakulti Ekonomi, dia Fakulti Kejuruteraan. Dia kawan baik saya. Tinggal dalam satu rumah, dan saya tahu Harun dia selalu fokus dengan kerja. Dia bukan orang yang kejap hilang sana, kejap hilang sini. Jadi saya kesedih apabila orang-orang seperti Dr. Kasim masa itu. Masa itu dia belum lagi, dia baru setakat senior lecturer di UMS. Saya beri nama dengan Datuk Saleh, beri nama dengan Tun Musa. Tapi mereka berada dalam zon selesa masa itu. Oh, si Anu pun boleh menang, bah. Ini si Anu pun boleh menang. Dia pikir si Anu tu bukan siapa si Anu tu. Apa kebolehannya? Mentadbir, mengurus apa-apa yang berlaku di Sabah. Mereka hanya to fill in the black. Bukan memilih pemimpin yang terbaik untuk negeri Sabah. Sekarang ini kita kehilangan pemimpin. Baik dalam UMNO, dalam JRS, dalam warisan sendiri. Belum ada lagi yang boleh replace. Kita tidak nampak lagi. Ya, macam Majiji. Siapa bakal apa yang boleh menjadi pemimpin selepas Datuk Saleh? Siapa? Kita tidak nampak sebab pertelingkahan di dalam parti itu sendiri menyebabkan character assassination. Dia nak serang ini, dia nak serang itu, bom pun diserang, ini pun diserang. Akhirnya, semua kamu luka banyak. Akhirnya kita pun rakyat pun bingung. Jadi pilihan raya ini, Dok, sangat penting. Paling kritikal saya kira. Untuk PRN kali ini sangat kritikal. Ya, kalau betul ada protes vote seperti yang didakwa oleh kumpulan third force tadi, gelombang hitam. Jangan terkejut, gelombang hitam pun boleh menawan beberapa kursi protes vote. Begitu juga dengan Parti Warisan. Saya sekarang selepas berlaku gabungan ini, saya nampak Warisan is more than 30 seat. Ya, sebelum ini saya meletak Warisan 25, BN lebih kurang sama. Tapi dari mana PH ini boleh dapat kursi begitu sampai minta 40? Daripada 73. Takkan dia nak minta 40 dengan JRS juga. Because dia cuba kawal parti-parti negeri. Walaupun UMNO itu kita anggap parti nasional, UMNO itu sudah jadi parti negeri sekarang ini. Dengan dia sudah begitu lama di Sabah, jiwa perjuangannya pun seperti Sabah, tetapi datang PH yang di peringkat persekutuan pun masalah besar sampai orang baru sampahnya saja sudah 20 juta tan. Itu sampah belum orang lagi. Satu mineral itu satu orang kirakan banyaknya. Tapi itulah parti yang bermasalah coba mengurus parti yang lagi bermasalah, negeri yang bermasalah. Jadi kita betul-betul dalam dilema bagaimana kita membuat keputusan. Okey, Pak Mus, kita bercerita dalam menghadapi PRN yang ke-17 di Sabah ni. Dari tadi kita bercerita mungkin BN, JRS dan PH ni. Kemungkinan mereka akan bergabung tiga-tiga ni. Tapi adakah kemungkinan BN dan Warisan akan bergabung? Apa pendapat Pak Mus? Saya memang cadang itu. Wah. Saya cadang itu. Saya kata biarlah parti pemerintah lawan parti pembangkang supaya rakyat tidak bingung. Ngampering lah orang bilang. Ngampering dia. Kalau PH bergabung dengan JRS, bergabunglah. UMNO harus tinggalkan PH untuk peliharaan negeri ini. Untuk federal itu soal lain. Itu kita sekarang diurus dulu negeri ini. Kita gabung dengan Warisan dan juga parti-parti kecil seperti PKDM dan sebagainya. Supaya nampak sangat kita punya manifesto itu tidak celaru. Biarlah PH dengan JRS. JRS kau pejuang sangat Sabah ni, kau ikutlah PH. Sebab saya pernah jadi ahli majlis pimpinan negeri PKR dan kamilah yang paling banyak bersuara mengenai hak 20% untuk negeri-negeri pengeluar minyak, menuntut 40%. Presiden PKR
yang sekarang menjadi Perdana Menteri, banyak janjinya. Dan saya salah seorang dalam membicarakan soal janji itu. Majlis Pimpinan Negeri. Tapi akhirnya benda itu tidak terlaksana. Biarlah dia bergabung dengan JRS. Memang pakar berjanjilah kamu. Jadi kita fokus. Sebab memang sudah ada persepahaman antara warisan dengan BN. Cuma tidak mendapat persetujuan di peringkat pucuk pimpinan. Dia bukan sebenarnya Presiden UMNO, bukan juga Majlis Tertinggi UMNO. Hanya seorang saja, Datuk Seri Anwar, tidak mau warisan dengan BN bergabung, sebab dia menjadi force yang begitu kuat. Betul. Dua parti yang mempunyai grassroots yang banyak di negeri Sabah. Dan saya nampak Datuk Saki ini satu orang yang tidak cepat outburst. Dia tidak tiba-tiba melenting. Kenapa ni? Kami mau gerak solo. Tiada. Dia cuma apabila UMNO di peringkat pucuk pimpinan mengeluarkan kenyataan, jangan dulu umum dengan siapa UMNO BN bergabung. Biar pucuk pimpinan pusat buat keputusan. Betul. Jadi Datuk Syafiee ini bukan seperti pemimpin yang lain. Dia terus melatah. Betul. Okeylah kalau kita tidak boleh bergabung, kita bergabung dengan rakyat. Dan hari ini betul dia mempunyai image yang bagus apabila warisan bergabung dengan rakyat. Maknanya warisan menjuarai isu-isu rakyat. Berbanding dengan kita cuba menjuarai isu-isu berkaitan dengan video, berkaitan dengan mineral, berkaitan dengan 70,000 hektar. Macam mana kita nak jawab benda tu kalau kita bergabung dengan JRS? Bukan senang. Menjawab isu-isu tentang tiada air, tiada elektrik, jalan raya teruk. Akhirnya kita semua terpalit. Sedangkan kita buat tujuan pilihan raya ini kita mau merubah keadaan. Akhirnya kita berpakat. Jadi saya nampak ada keperluan BN dan warisan untuk bersatu. Kalaupun tidak bersatu masa pilihan raya ini, adakan persepahaman. Apabila pilihan raya nanti selesai, adakan. So kalau contohlah, kalaulah BN gabung dengan JRS, katalah BN dapat 20, JRS dapat 10. Di sebelah pihak PS yang dapat 10, JRS pun dapat 20. Kemana undi PS tu? Kursi dia. Adakah dia mau gabung dengan JRS atau gabung dengan BN? Jadi bodoh kita. Betul. Dia pula tentukan nanti. Okey, saya decide, saya gabung dengan JRS, tapi saya ketua menteri parti saya. Kalaulah hanya 2 kursi, macam mana tu? Katalah 10. Macam PRN yang lalu Dia PKR tidak banyak kursi, tidak akan. Tapi maksud saya PS, dia gunakan kursi APCO. APCO mungkin dapat 4. Warisan DAP mungkin dapat 6, dia 10. Kemudian PGRS mungkin dapat dalam 10, jadi 20 misalnya. Jadi dia pula yang diktat. Okey, aku nak gabung dengan UMNO tapi satu syarat. Dengan BN. PS mesti ketua menteri. Kalau tidak mau kami pergi JRS. You dari sana pula kamu decide masa depan negeri Sabah. Jadi kalau di peringkat kita jangan ikut gabungan. Itu saya kata BN keluar daripada gabungan. Jadi pemangkang yang benar-benar mau perubahan, bukan mengikut masalah dalam JRS itu sendiri. Okey, Dr. Ramzi. Mungkin Dr. Ramzi ada sikit tambahan berkenaan dengan gabungan di antara JRS dan PH, BN dan PH. Adakah kemungkinan seperti mana yang Pak Mus bilang? Dia begini tahu. Dalam politik ini saya melihat segalanya mungkin. Kadang-kadang pemimpin ini ingin mempertahankan survival dia lah. Jadi bila memikirkan tentang survival itu, yang musuh pun dia boleh berkawan, yang kawan dia pun dia boleh jadi musuh. Jadi itu adalah kemungkinan. Kemungkinan, apa yang saya maksudkan kemungkinan ini, sebelum pilihan raya pun mungkin kita boleh melihat ada gabungan. Kalau bukan gabungan pun ada persetujuan, persepahaman. Sebagaimana yang berlaku pilihan raya negeri yang lepas, tiba-tiba kita ada persepahaman di kalangan parti-parti yang akhirnya membentuk JRS. Mungkin juga kita berhadapan dengan persepahaman ataupun coalition selepas pilihan raya. Cuma betul lah kata Pak Mus, kita tidak boleh lagi
melihat persefahaman yang saling merugikan itu. Soalnya sekarang ini kadang-kadang pemimpin di sana ini dia tidak paham apa yang ada di Sabah ini. Contohnya saya ada teori begini, kalau hendak menguasai Sabah ini hendaklah parti itu menguasai pantai timur, dalam masa yang sama dia kena menguasai pantai barat. Tapi kalau benda ini pun tidak difahami, apalagi untuk mencari kawasan yang boleh dimenangi, itu sudah tidak boleh. Apalagi kalau ada kemungkinan partinya itu tidak mungkin mendapat lebih daripada 20. Jadi bagaimana mungkin mengetahui suatu kerjaan dengan hanya 20. Jadi saya rasa saya lebih berminat dalam satu keadaan pilihan raya yang mana biarlah free contest. Saya setuju kalau ada persefahaman dengan di kalangan parti politik itu, tapi free contest itu lebih baik. Sebab kita hendak melihat yang mana pemimpin yang baik itu. So, biar rakyat itu disajikan dengan barisan calon yang mana ada satu orang yang terpilih itu. Saya rasa itu yang memilih secara individual, bukan gerombolan. Betul. Kalau gerombolan itu susah, kau terpalit dengan masalah yang gerombolan itu. Jadi kalau free for all lagi bagus. Betul. Kita akan dapat memilih pemimpin yang sebaik mungkin. Lepas itu bergabunglah lepas pilihan raya nanti. Saya kira itulah adalah yang terbaik lah untuk rakyat Sabah. Senang memilih. Lebih mudah rakyat Sabah untuk memilih siapa pemimpin yang untuk mereka sukailah untuk mereka pilih untuk pemimpin yang akan datang. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Romzi dan juga Pak Mus sudi hadir ke podcast Sekali Ketuk kita pada hari ini. Kita berbicara, kita di episod 7. Kita berbicara mengenai topik kita gabungan di antara GRS, PH, BN, PH dalam menghadapi PRN di Sabah yang ke-17 ini. Apapun kepada anda di luar sana, pastikan anda memilih pemimpin yang berjiwa rakyat dan kita kalau boleh kita hentikan orang bilang budaya mencantas di Sabah ini. Sehingga kita berjumpa lagi di episod yang akan datang. Saya Khairi Fitri, moderator di podcast Sekali Ketuk. Jangan lupa untuk follow, like and share di media sosial kami. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Terima kasih, Dok.